at-tamaim wa hiya jam'u tamimah. Tamaim adalah tangkal-tangkal, dan dia adalah jamak, yakni plural kepada tamimah. Satu tangkal sebut tamimah, banyak tangkal kita sebut tamaim. Wa hiya ma yu'allaqu bi a'naqis sibyan li daf'il 'ain. Dan dia adalah apa yang digantung di leher-leher kanak-kanak untuk menolak penyakit ain. Ni kita dah uraikan penyakit ain ni. Jadi penyakit ain ni ada pada mata-mata yang tertentu, mata orang yang mempunyai racun atau sihir yang boleh membunuh. Dia sedar-sedar orang tu mati tiba-tiba kan, maka itu jenis ain. Sama ada kadang-kadang ain ni dibawa oleh orang yang soleh. Orang yang soleh tadi tidak mengetahui bahawa matanya mengandungi ain. Untuk mengelakkan ain ni, hendaklah kita tegar membaca 3 kul dan ayat kursi selepas setiap kali solat. Dan orang yang terkena ain hendaklah ditabrikkan, disebutkan tabarakallahu asrul khaliqin, barakallahu fiik dan sebagainya. Kalimah barakah dan sebut doakan barakah untuk dia, tabrik. Dan orang yang mempunyai mata ain tadi, maka dia disuruh supaya mandi. Contohnya kita pergi ke kedai, orang baru masuk, dia tengok kat cawan tu pecah, maka mata dia ada ain. Mata dia ada ain. Walaupun dia tidak sengaja kan, mata dia ada ain. Kita suruh dia balik dan mandi. Dan ain yang kedua ialah ain yang ada pada mata orang yang hasad kepada kita. Ni bahaya. Orang yang hasad kepada kita, apabila dia tenung anak kita boleh mati dengan kuasa Allah lah. Jadi orang yang hasad ni, dia ada sihir, dia ada bawa sihir yang tak mana datang kita pun tak tahulah. Jadi biasanya orang yang mempunyai dengki kepada kita, hasad kepada kita, dia ada ain. Jadi orang yang ada hasad kepada kita ni, kita jangan bagi dia tenung kita, atau tenung anak isteri kita, atau binatang-binatang kita, atau kenderaan kita. Jangan bagi dia tenung. Tumbuhan pun boleh kena. Allah Ta'ala boleh kena ain. Sebab itulah Allah kata, wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan orang yang hasad apabila ia hasad. Segolongan ulama tafsir mengatakan hasad di sini bermakna hasad, orang yang hasad yang matanya mempunyai ain. Betul. Untuk menolak ain atau sihir, waqad dan ada kalanya digantung juga di leher orang-orang yang dewasa, lelaki dan perempuan. Dan tangkal ini terdapat 2 jenis. Yang pertama, makana minal Quran, bi an yuktaba ayati minal Quran, tangkal yang ditulis padanya ayat-ayat Al-Quran, atau ditulis padanya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, lalu digantungkan di leher supaya sembuh. Maka tangkal jenis ini, ulama berbeza pendapat tentang hukumnya, tentang hukum menggantungkan tangkal ini. Yang pertama, ulama pertama mengatakan tangkal yang ditulis ayat Al-Quran atau nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, ini hukumnya adalah harus. Dan ini pendapat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dan juga ini pendapat Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar Al-Baqir, Ahmad ibn Hanbal dalam satu riwayat daripadanya. Dan mereka mentafsirkan hadis yang melarang gantungan tangkal ialah tangkal yang di dalamnya terdapat syirik. Jadi Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr, mereka ini sebenarnya menggantungkan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa atau hadis-hadis di leher anak mereka supaya anak mereka ini menghafal hadis tadi atau doa tadi. Jadi itu satu riwayat lah tuan. Al-qaulu tsani, pendapat ulama yang kedua, dilarang menggantungkan tangkal. Dilarang menggantungkan tangkal walaupun tangkal itu berupa ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, doa-doa,
nama-nama Allah, kan, sifat-sifat Allah Asmaul Husna tidak dibenarkan. Dan ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan pendapat Huzaifah, Uqbah Ibnu Amir, Ibnu Ibnu Ukaim radhiyallahu anhum, dan segolongan daripada tabi'in, antaranya pengikut Ibnu Mas'ud, dan pendapat Ahmad Ibnu Hanbal dalam satu riwayat yang dipilih oleh sebahagian besar daripada ulama Hanabilah, dan diputuskan sebagai sahih oleh mutaakhirin dari kalangan Hanabilah. Dan mereka berhujjah dengan riwayat Ibnu Mas'ud yang berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirk, sesungguhnya jampian-jampian, tangkal-tangkal dan sihir-sihir pengasih adalah syirik. Tiwalah adalah benda yang mereka dakwakan yang boleh menyebabkan isteri cinta kepada suaminya, suami cinta kepada isterinya. Maka ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Dan ini termasuk syirik. Air pengasih, minyak pengasih sebenarnya sihir. Sepatutnya kita kena tukar, bukan air pengasih, bukan minyak pengasih, sihir pengasih. Tiwala, sihir pengasih. Ini tidak dibenarkan. Buat sihir pengasih, orang Melayu sebut nasi kangkang. Orang Melayu sebut nasi kangkang, kan? Ini termasuk syirik yang mengeluarkan daripada Islam. Hendaklah kita berhati-hati dengannya. Kata Syekh, inilah pendapat yang sahih. Yang pendapat kedua yang melarang gantungan tangkal, semuanya termasuk tangkal ayat Al-Quran, adalah sahih. Kerana tiga alasan. Yang pertama, berdasarkan umumnya larangan menggantungkan tangkal. Dan larangan yang umum ini tidak ada yang mengkhususkannya. Yang kedua, untuk menutup pintu-pintu syirik, saduz zari'ah. Kerana tangkal-tangkal tadi, walaupun ada padanya ayat Al-Quran, boleh membawa kepada yang haram. Yang ketiga, apabila ia menggantungkan sesuatu daripada Al-Quran, mungkin ayat Al-Quran tadi terjatuh dan dipijak oleh orang ramai. Atau ayat Al-Quran tadi dibawa ke dalam tandas ketika berak dan kencing. Ini bahaya tuan, dan lain lagi. Jadi kita tidak boleh memandang remeh perkara ini, kerana dia boleh membatalkan akidah dan menghancurkan keislaman kita seluruhnya, membatalkan seluruh ibadah kita. Bahaya. An-naw'u tsani min at-tama'im, jenis yang kedua daripada tangkal-tangkal yang dibuat daripada selain Al-Quran, seperti gelang atau kalung yang dibuat daripada bijian-bijian tasbih tu. Gelang atau kalung atau gelang yang daripada bijian-bijian tu, itu disebut al-kharaz. Ini diharamkan. Wal-'idham, dan tulang-tulang. Kita selalu tulang-tulang kan. Dia masuk rumah orang ada tulang ikan besar kan, tulang ikan paus, tulang ikan jerung kan. Kadang-kadang tulang tu tujuan dia untuk menghalau setan, kan, untuk menghalang setan kononnya. Wal wada' ni disebut wada'ah ataupun kerang-kerang tu, apa kita sebut? Kerang-kerang tu, siput tu. Kerang yang besar tu kan, kadang-kadang besar, siput besar tu kita bawa masuk rumah. 2 bulan lepas nak pergi sewa homestay, dalam rumah tu nak tengok ada kerang. Ada kerang, kulit siput besar kat rumah dia. Rumah tu rumah tinggal. Jadi ditakuti diletak tu untuk menghalau setan daripada rumah dia. Rumah tinggal, homestay, rumah tinggal kan. Jadi untuk jaga rumah ni, dia letakkan kerang ataupun siput ni, siput besar ni. Wal khuyut, dan
Khuyut ni apa dia? Benang-benang kan. Wan ni'al dan capal-capal. Ini dia capal pun ada. Oh, capal pun jadi tangkal. Hari ni memang kuat betul lah kan. Capal kat kopiah, capal dekat selipar, capal dekat dinding, macam-macam capal. Terutama orang-orang tarekat ni kan. Tak faham-faham betul eh. Masya-Allah. Capal-capal. Wal masamir, dan paku-paku. Ni dia. Paku ni kita tak biasalah. Tapi orang yang amal sihir ni biasalah paku, dia bawa paku ni. Kan? Tahu paku-paku dalam kereta, motor contohnya kan, jadi tangkal. Kan? Untuk dia nak halau apa dia nak kan? Itu rentetan dia tu lah kan. Kalau pontianak datang, paku dahi pontianak tu, kepala pontianak tu. Itu pontianak alam Melayu tu. Masya-Allah. Dan nama-nama syaitan, jin dan ilmu-ilmu hitam. Ilmu-ilmu hitam. Maka ini diharamkan secara putus, dan ia termasuk syirik akbar, kerana ia adalah pergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, selain nama-namanya dan sifat-sifatnya dan ayat-ayatnya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Sesiapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia diserahkan kepadanya. Ini kepada yang dia gantungkan. Ya Allah pun berpaling daripadanya, tidak memeliharanya. Sesiapa yang bergantung dengan Allah dan berlindung kepadanya, menyerahkan urusan kepadanya, maka Allah akan mencukupinya. Apa dia mencukupinya? Memeliharanya daripada segala bahaya, dan mendekatkan kepadanya segala yang jauh, dan memudahkan baginya segala yang susah. Dan sesiapa yang menggantungkan dengan bergantung kepada selain Allah daripada makhluk-makhluk, tangkal-tangkal, ubatan-ubatan, dan ubatan-ubatan syirik dan kubur-kubur, Allah menyerahkannya kepada benda-benda itu yang sebenarnya tidak memberi manfaat sedikit pun, memberi bantuan sedikit pun, tidak memiliki sebarang mudarat dan manfaat. Bahkan mudarat dia dapat, kerana dia telah merugikan akidahnya, menghancurkan akidah hancur lebur, dan terputus hubungannya dengan Tuhannya, dan Allah meninggalkannya. Ini dia, Allah meninggalkannya. Wal wajib 'alal muslim, wajib ke atas muslim memelihara akidahnya daripada perkara yang merosakkannya atau mencacatkannya. Janganlah ia melakukan perkara-perkara yang tidak harus, daripada ubatan-ubatan kan, daripada ubatan-ubatan. Macam kalau tuan-tuan pergi kedai sangsir, ubatan-ubatan tu dibuat daripada anjing, tebuan, daripada ular. Anda pernah kena sakit gatal lama dulu, bertahun-tahun kena sakit gatal sejak kecil, sejak darjah 6. Kata macam mana nak hilang sakit gatal ni? Kan? Salah makan sikit, kena abuk sikit, jadi gatal habis kan. Gelembung-gelembung tu. Pergi kedai Cina kan, kedai Cina ada kata saya gatal. Dia tunjuk ubat, ini dia tu, ni boleh bagus ni tu. Tengok kat luar kat kotak tu ada gambar ular. Dia kata ubat ni dibuat daripada ular. Lama. Dia kata kalau you takut tak payahlah, dia bawa balik masuk dalam. Tak boleh, benda-benda yang diharamkan kita tidak boleh berubat dengannya kan? Tidak boleh, diharamkan. Dan janganlah ia pergi kepada golongan-golongan khurafat dan golongan ilmu hitam, pengamal ilmu hitam, mukharrifin wal musya'widhin, untuk mengubati penyakit-penyakit dengan mereka, kerana mereka akan menjadikan hatinya sakit, akan menjadikan akidahnya sakit. Lebih baik kita mati daripada kita sakit, kita sembuh tapi akidah kita hancur.
akhirnya kita kan mati juga kan. Mati juga. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkannya. Setengah manusia menggantungkan benda-benda ini kepada dirinya, sedangkan laisa fihi maradun hissi, sedangkan dirinya tidak ada sebarang penyakit. Ni ada ni, tak ada barang penyakit pun, letak benda kat sini, betul kan? Letak magnet kat sini kan, dia tak sakit pun, relax je, segar je, saja nak gantung sana gantung sini. Ini penyakit kata Syekh. Wa inna ma fihi maradun wahmi, pada dirinya hanya ada penyakit yang dia sangkakan. Dia sangka dia sakit, sebenarnya tak sakit. Setan kata kau sakit sebenarnya kan, kau ni kena sihir, ada ain pada kau ni kan. Sebenarnya tak ada pun. Kenapa tak sembahyang? Susah nak sembahyang, saya ni kena sihir, saya ni kena sihir, tak boleh bergerak, boleh sembahyang tak boleh, berat je. Macam-macam selalu jumpa selalu kan. Kenapa tak sembahyang? Saya kena sihir. Ada je alasannya. Masya-Allah. Wa huwal khawfu minal aini wal hasad, dan penyakit yang dia sangka-sangkakan itu, yang dia khayalkan itu adalah takut kepada ain dan hasad. Dia takut, belum kena ain lagi, belum kena hasad lagi. Atau dia menggantungkannya di kereta atau binatang, atau di pintu rumahnya, atau pintu apa? Kedainya. Ini banyak betul lah ni. Tuan-tuan masuklah rumah mana-mana pun mesti ada gantung benda tak? Betul tak? Sekurang-kurang dia akan gantung Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia faham apa dia Bismillahirrahmanirrahim, tak apalah, ambil barakah tuan. Tapi dia jadikan Bismillahirrahmanirrahim sebagai tangkal, ini salah lah. Kalau sekadar dia nak mengingatkan diri dia supaya baca Bismillahirrahmanirrahim, itu tak ada masalah. Tapi bila dia jadikan tangkal, ini masalah. Anda pergi kedai, satu dia punya penutup yang berbunyi kuat ni, besi kat belakang ni, belah kanan dia taruh ayat kursi, belah kiri dia taruh 3 kul. Tuan-tuan agak dia nak baca ke, dia jadikan tangkal? Dia baca tak? Tiap masuk kedai, baca tak? Tak baca. Jadi bukan tujuan dia untuk mengingatkan dia supaya membaca, tetapi supaya jadi tangkal. Ini yang salah. Supaya perniagaan bisnes menjadi maju, perniagaan bisnes terpelihara daripada buatan orang contohnya. Ini termasuk syirik. Kita buka kedai, bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kita buka rumah, beli rumah, bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dan inilah bertawakal. Ini takut tak apa-apa, takut benda itu, takut ini, takut, macam-macam takut. Sampai bawa kerang dalam rumah tu. Yang bawa kerang dalam rumah ni tentera. Awak tu tentera, apa takut dengan setan? Awak tu lebih kuat daripada setan. Ada pistol kan, tembak je setan kalau muncul setan. Masya-Allah. Wa hadha kulluhu min dha'fil iman, hadha kulluhu min dha'fil aqidah. Ini semuanya disebabkan kelemahan akidah atau kerosakan akidah.